mendekam buntu dengan budiman. Yang kedua kepada Prof berkenaan dengan wacana studio naratif. Wacana studio naratif ini adalah salah satu program flagship program di bawah Pertubuhan Naratif Malaysia. Dan wacana studio naratif ini adalah wahana yang menyediakan kepada sarjana-sarjana yang sedang muncul dan juga figura-figura masyarakat yang boleh berkongsi berkaitan dengan isu-isu semasa, isu kontemporari dan juga isu yang berkaitan dengan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dengan ini kita menggunakan cogan kata mendengkam buntu dengan budiman. Pada pandangan Prof, bagaimanakah Prof boleh tafsirkan cogan kata ini dengan kesesuaian wacana studio naratif ini dalam menyediakan wahana tersebut kepada masyarakat? Silakan Prof. Terima kasih saudara Azwan. Saya rasa usaha saudara semua untuk menubuhkan wacana naratif, studio naratif ini adalah satu usaha yang inovatif, satu usaha yang bersesuaian dengan memanfaatkan teknologi baru, media sosial dan sebagainya untuk menyampaikan buah fikiran seluas mungkin di kalangan masyarakat. Jadi wacana studio ini akan menjadi satu medan atau satu wahana yang baik, yang patut dimanfaatkan sebaik mungkin bagi tujuan tersebut. Memang untuk satu program flagship atau program perdana seperti ini, ia memerlukan satu pedoman sebagai bimbingan kepada gerak kerjanya, dan pedoman bimbingan yang saudara semua telah pilih ialah mendekam buntu dengan budiman. Mungkin para pendengar tidak biasa mendengar istilah atau perkataan mendekam. Tentu para pendengar biasa dengan perkataan buntu dan juga mungkin biasa dengan budiman. Tapi apabila digabungkan menjadi satu cogan kata, satu pedoman untuk tindakan, mungkin akan tertanya-tanya apakah maksud di sebalik cogan kata ini. Saya rasa cogan kata ini ada makna mendalam yang tersirat, mendekam buntu. Artinya dalam kehidupan kita, dalam perjuangan kita, dalam usaha kita merungkaikan masalah dalam bidang ilmu, dalam masyarakat, dalam aktivisme, akan terdapat pelbagai-bagai cabaran, pelbagai-bagai halangan, pelbagai-bagai kebuntuan. Ringkasnya, perkara-perkara yang kita perlu tangani dan rungkaikan itu ialah perkara yang disimpulkan dalam satu kata, buntu. Tapi kita tak boleh ditekan atau dihalang dengan buntu, keadaan buntu. Jadi apa pendekatan yang harus kita gunakan? Pendekatan yang harus kita gunakan ialah memecahkan kebuntuan itu. Memecahkannya dengan tangkas, tegas dan berani. Itulah maksud mendekam. Memecahkannya, menyelesaikannya, merungkaikan kebuntuan itu dengan tangkas, tajam, berani dan tuntas. Tetapi harus berpandukan satu konsep lagi. Konsepnya ialah budiman. Budiman ini satu konsep daripada khazanah tamadun kita. Dalam bahasa Inggeris mereka sebut gentleman. Tapi konsep budiman ini lebih mendalam daripada gentleman. Dia ada budi dalam tu, akal budi. Akal budi dan fikiran yang terkandung atau tersirat dalam perkataan budiman itu bermakna harus ada wisdom,
atau kebijaksanaan, kesabaran, kematangan dan keluhuran dalam membimbing tindakan mendekam kebuntuan tersebut. Kerana lebih-lebih lagi bagi naratif Malaysia terdiri pada sarjana-sarjana dan rakan-rakan aktivis yang sedang muncul, orang muda. Orang muda biasanya semangat idealismenya membuat-buat bersemangat untuk melakukan tindakan, tetapi semangat yang membuat-buat harus berpandukan kepada kesarjanaan, itu ilmunya, tapi harus berpandukan wisdom. Dan wisdom itu boleh kita simpulkan dalam perkataan budiman. Budiman itu akalnya ada, budinya ada. Jadi orang itu harus mempunyai kedua-dua nilai tersebut. Akal yang waras, yang tenang, yang berfikiran jauh, dan orang yang berbudi, luhur, lemah lembut, santun. Itulah maksud dalam budiman itu. Jadi jangan semata-mata mendekam buntu tanpa dipandu oleh budiman. Itu maksudnya. Dan ini saya harap akan dipegang dengan baik dan cermat oleh rakan-rakan dalam naratif Malaysia. Itu tanggapan saya kepada rangkai kata atau cogang kata tersebut. Okey Prof, terima kasih sekali lagi. Mungkin sebelum kita tamat, mungkin Prof ada nak beri tambahan sedikit lah kot, mungkin pandangan ke, komen ke berkenaan dengan cogang kata tersebut. Okey, oleh kerana saudara bertanya apa-apa tambahan, kalau ada apa-apa tambahan untuk huraian saya berhubung dengan cogang kata tersebut, saya tidak memilih cogang kata itu, saudara sendiri yang menentukannya, saya hanya memberi tafsiran. Baiklah, sebagai kata akhir saya berhubung dengan cogang kata itu, dan ini berkaitan dengan huraian saya berhubung dengan budiman tadi dan mendekam buntu, saya teringat satu syair, satu baris daripada syair Jalaluddin Rumi, seorang ahli sufi dan penyair bangsa Parsi pada abad ke-14. Beliau mengatakan lebih kurang begini. Baris yang saya nak petik untuk tujuan ini ialah dalam bahasa Inggerisnya, raise your words, not voice. It is rain that blossoms flowers, not thunder. Ringkasnya dalam bahasa Melayu, nyatakanlah pendapat anda secara berhemah, secara berhati-hati, bukannya dengan meninggikan suara, bukannya dengan bongkak. Kerana yang pentingnya isinya, suaranya, pendapatnya. Dan satu bahagian lagi dari dalam kalimat oleh Rumi tadi ialah, it is rain that blossoms flowers, not thunder. Maksudnya, bunga itu disuburkan oleh air hujan, bukan oleh petir, bukan oleh halilintar. Maksudnya, kalau kita mahu menghidupkan dan menggerakkan dan menyuburkan sesuatu itu, cara kita harus kena pada tempatnya, harus berbudi, harus budiman seperti yang sebutkan tadi, iaitu bukan dengan cara yang membongkak dan meninggikan suara, tapi menyampaikannya dengan baik dan menghormati pihak lain yang berurusan dengan kita tersebut. Jadi itulah sebagai tambahan kepada apa yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan cogan kata saudara mendekam buntu dengan budiman. Artinya budiman itu jangan lupa, di samping mendekam buntu itu yang didorong oleh semangat, keberanian, tetapi berhemahlah, berpandukan budiman, dan juga kata-kata daripada Rumi tadi. Terima kasih.